Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Muslimin muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini saya akan memperkatakan satu tajuk, iaitu sudah sampai masanya pemimpin dari Tuhan datang. Sebagai mukadimahnya, izinkan saya yang lemah, yang daif, yang hina lagi banyak dosa ini, mudah-mudahan ditaubatkan kesalahan saya, mudah-mudahan para pendengar, para penonton akan mendapat rahmat, barakah, hidayah, taufik untuk kita sama-sama mengubah diri kita, sikap kita ke arah yang lebih baik, insya-Allah. Melihat kepada situasi, senario, fenomena yang berlaku dalam negara kita sekarang ini, maka insya-Allah sudah sampai masanya tidak lama lagi pemimpin dari Tuhan datang sebagai penyelamat umat. Bila saya sebut sini pemimpin dari Tuhan, maknanya akan zahir, akan muncul seorang pemimpin yang benar-benar beriman dan benar-benar bertakwa sebelum kezahiran Imamul Mahdi. Dan perkara-perkara yang begitu dahsyat, luar biasa, kronik dan berbagai-bagai masalah, bahana, bencana, pancaroba yang berlaku dalam negara ini menunjukkan dan membuktikan betapa patutnya, logiknya, rasionalnya datangnya penyelamat atau pemimpin alternatif yang akan menyelamatkan negara kita Malaysia yang tercinta ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apakah sudah berlaku di dunia hari ini? Dunia yang serba maju dan cantik serta alat-alat kehidupan yang canggih, perangai-perangai manusia pula satu sama lain susah menyusahkan. Satu sama lain prejudis sesama kerana hati sudah terlalu rosak. Rakyat menyusahkan pemerintahnya dengan demonstrasi selalu yang berlaku, tidak taat dan mengata dan menista di belakangnya. Maknanya rakyat menyusahkan pemerintah, melakukan demonstrasi, mengata, tidak taat, menista, menghina dan pelbagai-bagai lagi kerana tidak puas hati dengan pemerintah. Bukan itu sahaja, rakyat juga selalu melakukan berbagai-bagai jenayah yang menyusahkan pemerintahnya. Manakala pemerintah pula menyusahkan rakyatnya dengan ketidakadilannya, kurang bertanggungjawab, rakyat dibiarkan pemerintah tidak dilayan dengan yang sepatutnya. Orang kaya pula menyusahkan orang miskin dengan tamak, bakhil, mementingkan diri, tidak pemurah kepada mereka. Yang saya maksudkan ini adalah sebahagian daripada mereka yang masih lagi tidak bertanggungjawab terhadap orang-orang miskin dan yang menderita. Orang-orang miskin terbiar miskin dan papa depan mata orang kaya dan korporat negara. Rakyat pula menyusahkan mereka dengan kidnap diri atau keluarganya atau merosakkan barang-barang kepunyaan mereka. Ada kalanya rakyat marah kepada mereka lalu dibunuhnya, menjadikan orang kaya takut sahaja, bimbang setiap masa, hendak berjalan seorang diri curiga sahaja. Guru-guru dengan murid-murid pun satu sama lain susah menyusahkan. Murid tidak aman kerana guru. Guru juga tidak aman dengan murid-muridnya. Murid-murid tidak taat, degil,
tidak ikut peraturan guru menjadikan susah dibuatnya. Guru-guru juga tidak berakhlak di depan murid. Tidak ada kasih sayang, murid pula yang terseksa. Itulah di antara bentuk-bentuk sikap peristiwa yang berlaku dalam negara kita. Bahkan di setengah tempat, setengah keadaan lebih dahsyat daripada itu. Di kalangan keluarga juga berlaku susah menyusahkan sesama keluarga. Suami menyusahkan isteri kerana kurang bertanggungjawab. Isteri meradang. Isteri juga tidak begitu taat dan hormat dengan suaminya. Bahkan cakap pun tidak disukat. Selalu saja berleter dengan suaminya. Masam muka selalu sahaja. Suami pula terseksa dibuatnya. Maka berlakulah seksa menyeksakan satu sama lain di dalam keluarga, sedangkan mereka hidup bersama. Begitulah juga ayah dan ibu menyusahkan anak-anak kerana kasar mendidik, di samping kurang tanggungjawabnya. Anak-anak juga menyusahkan ibu dan ayahnya kerana hidup sudah liar dan tidak mendengar kata. Masing-masing ada program yang tersendiri, maka terjadilah singgung-menyinggung satu sama lain di dalam keluarga. Begitulah seterusnya. Manusia di dunia yang maju ini, satu golongan dengan golongan yang lain, susah menyusahkan di dalam negara. Kalau orang politik, apatah lagi sangat jahatnya. Satu parti dengan satu parti, satu sama lain, susah menyusahkan. Kata mengata, tuduh menuduh, fitnah memfitnah, jatuh menjatuhkan, jadi budaya hidup. Susah menyusahkan sesama mereka, hingga sampai bunuh membunuh. Tidak kurang juga buruh dengan majikan, susah menyusahkan di antara dua puak. Majikan kurang bertanggungjawab, buruh susah. Buruh-buruh pula mencuri tulang, mencuri barang majikan, sehingga majikan meradang. Kadang-kadang buruh menunjuk perasaan terhadap majikan. Majikan pula tidak mahu lebih kurang. Kalau sudah semua golongan dan puak bertentangan dan berbalah, semua golonganlah yang susah. Kasih sayang gersang, pecah ukhuwah, perpaduan renggang, lemahlah kekuatan bangsa, musuh dapat mencelah akibat pecah belah. Kalau sudah semua golongan bermasalah, siapakah yang akan menjadi orang tengah? Jika sudah semua puak berbalah, siapa lagikah yang menjadi penyelamat? Kerana semuanya sudah tidak selamat. Maka kita tunggulah pemimpin dari Tuhan, bukan dari rakyat. Bukan yang ditunjuk oleh rakyat. Pemimpin dari Tuhan, pemimpin yang sejati, yang bertakwa, yang akan menjadi penyelamat. Percayalah dan yakinlah dengan kuasa Allah, dengan kehendak Allah, dengan izin Allah. Sekarang sudah sampai masanya pemimpin dari Tuhan datang sebagai penyelamat umat. Demikianlah nasihat dan peringatan buat kita, rakyat Malaysia. Dan kalau kita amat-amati, maka memang sudah nampak dengan jelas oleh mata kita bahawa apa yang berlaku sekarang dalam negara kita, nampaknya keadaan semakin bertambah kacau, bertambah rumit dengan pelbagai-bagai masalah negara. Kita tidak melihat adanya seorang pemimpin yang benar-benar berwibawa boleh mengatasi semua masalah yang berlaku dalam negara kita ini. Semuanya bersifat temporary sahaja, sementara sahaja. Dan saya sangat-sangat merasa yakin
sekiranya kita belum lagi mahu untuk merendah diri, menerima kebenaran yang sebenar, dan kita buat postmortem di atas apa sikap kita, perbuatan kita, tindakan kita di masa yang lalu, terutamanya terhadap jamaah kebenaran, maka tunggulah saatnya bahawa negara kita ini akan mendapat ujian yang lebih parah, lebih dahsyat daripada sekarang ini. Kepada orang-orang awam, orang-orang biasa, masyarakat awam, kepada yang tidak berpendidikan agama dan kurang faham dalam agama, maka dinasihatkan supaya kita tidak mudah untuk menuduh kepada jamaah Fatah Tamimi ini perkara yang kita tidak ketahui. Kita sepatutnya faham bahawa kita ini akan menjadi musuh kepada apa yang kita tidak ketahui, apa yang kita jahil. Sebab itu jalan yang sebaik-baiknya adalah melalui perundingan, soal jawab, perbincangan, bukannya menuduh yang bukan-bukan. Saya berulang kali menyebut hal ini sebagai peringatan kepada diri saya dan tuan-tuan semua, bahawa sekiranya kita ini tetap atau terus menuduh dengan kesesatan kepada jemaah kebenaran ini kerana kita tidak mengetahui akan hakikat perkara yang sebenar. Pengetahuan kita tidak mendalam, pengetahuan kita tidak menyeluruh. Kita hanya bersandarkan kepada penilaian lahiriah dan juga menurut akal pemikiran kita yang cantik. Tetapi ketahuilah Islam itu begitu luas ilmunya, begitu memerlukan kepada seseorang yang benar-benar faqih dalam agama, benar-benar faham dalam agama, khususnya di bahagian tauhid. Maka sebagai rumusan yang terakhir, saya suka menyebut di sini bahawa insya-Allah marilah kita semua siap siaga untuk menyambut kedatangan penyelamat putra Bani Tamim di Malaysia ini. Beliaulah sebenarnya dan tidak ada lagi pemimpin alternatif yang lain yang boleh menyelamatkan negara yang makin lama makin parah ini. Ampun maaf daripada saya, mudah-mudahan ianya adalah merupakan satu dakwah, satu usaha, nasihat dan peringatan dari saya supaya kita semua sangat-sangat peka, sangat-sangat memberi perhatian di atas apa yang saya kuliahkan pada malam ini. Sekian, ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan yang kedua dari putra Bani Tamim. Sikap ulama yang sepatutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sikap ulama itu bukannya memberi fatwa. Sikap ulama. Sekali lagi, sikap ulama itu bukannya memberi fatwa atau menjadi alat mana-mana puak, atau sikap ulama itu hanya memperkatakan halal haram semata-mata, atau melabelkan satu-satu puak atau jamaah itu sesat atau bid'ah. Kewajipan ulama adalah apa, tuan-tuan? Kewajipan ulama adalah mendidik umat, memberi ilmu yang tepat, yang sesuai dengan ajaran Islam yang sebenar, yang berbetulan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama jangan iri hati dan hasad dengki dengan puak-puak lain yang ingin memperjuangkan Islam. Kalau mereka bersalah, betulkan. Kalau ada kekeliruan, bersemuka dengan mereka supaya dapat penjelasan, supaya kekeliruan hilang. Jangan tuduh
dari jauh-jauh sahaja tanpa dapat penjelasan. Yang lebih penting dari itu, para alim ulama hendaklah menjadi suri tauladan. Kerana para alim ulama itu adalah ikutan. Para alim ulama itu ikutan di semua hal, di dalam sikap, perbuatan, gerak-geri, akhlak, percakapan, kerana apa yang datang dari mereka dilihat oleh manusia. Semua ditengok orang, bahkan keluarga mereka pun diikut orang. Sebab itu ulama-ulama tak boleh buat sebarangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.